Okay. So this week we are going to continue with apa benda tajuk ni? Function kan? Modules. So kalau kamu tengok balik kita punya syllabus tu. So actually modul ni we are going to cover for 4 weeks. 4 minggu kan. So kita stop dekat minggu ke-5. Minggu ke-5 tu adalah first week of modules ni lah. Okay, yang kita cover. So kita ada lagi 3 minggu. But basically saya sebenarnya dah habis cover dah. Most of the content of modules ni saya dah cover dalam lecture yang terakhir. Kalau semua masih ingat lah. Ingat lagi tak? Tu persoalannya. Ingat lagi tak? Tak ingat lah tinggal berapa lama? 2 bulan Terus lupa dah? Tapi itu nak cakap function is the most important topic lah dalam programming techniques ni. Okay, sebab dalam assessment nanti dalam especially dalam final, so almost all question akan ada ataupun topik function ni dia makan portion dia paling banyak lah. So nak tak nak you kena faham dan you kena ingat lah. Okay. Tak apa. So this week kita akan supposedly kita just buat latihan je untuk refresh, tapi saya takut tu lah, yang saya takut ramai yang dah lupa kan. So sia-sia pula nanti buat latihan kan. Tak faham nanti kan. So saya refresh sikit apa yang kita dah cover. So kalau tengok kepada algoritma ni kan, ni algoritma ni kan, boleh faham tak algoritma ni? Siapa yang tak faham algoritma ni? Apa benda algoritma ni kan? Apa? Faham tak? Siapa tak faham algoritma ni? Ada yang tak faham Ya. Ini adalah algorithms modules ke non-module? Ini topik problem solving ni. Modul. Modul lah kan. So, sebab ada berapa banyak modul dalam ni? 4. 4 plus 1. Plus 1 kan. 4 modules plus dengan ni apa? Kalau dalam programming, dalam coding kita panggil apa? Control ni. Main function. Main function kan, main modules. So 4 user defined module plus 1 main module. Kan? Okay, so in general ada berapa jenis modules ataupun function? Nak saya panggil ada dua. 4 kot. Ada 4. Okay, kita tengok Okay, nampak? Nampak apa? Words kan? Okay, in general dia ada 2 function ataupun modules. Saya panggil function ni lah, senang So function tu adalah modul lah, okay? Okay, ada 2 types of function kan? Apa? User defined function, satu lagi apa? Ada user defined function, satu lagi? Ini semuanya adalah apa? User defined function. Satu lagi apa? Yang saya tak dalam ni. Dalam words ni. Satu lagi adalah built-in function. Ingat tak built-in function tu apa? Ada dekat luar ni, dekat luar ni ada satu lagi built-in function. Built-in function. Okay, built-in function ni kita dah habis cover dah. Okay, contoh-contohnya adalah apa? Contoh built-in function. Printf.
Okay, any statement yang ada bracket dekat belakang dia. Okay. Scanf. Apa lagi? If. Kalau matematik ada tangent, cos, sin. Okay. Ini semua banyak lagi lah. Okay. So this is all built-in function. Dia di built-in di mana? Di dalam apa? Di built-in apa? Kenapa kita panggil built-in kan? Maksudnya dia telah terbina di dalam library apa? Library stdio.h. So kita just panggil je function ni untuk kita gunakan. Okay, ni kita dah habis cover kan. So apa yang kita cover dalam this topic is user defined function. Ini yang banyak kita bincangkan pada minggu kelima. Okay, sebelum PKP hari tu kan. So user defined function ni adalah kita try untuk bina function-function seperti dalam built-in function. So that bila you nak gunakan, you just panggil saja. You just panggil saja. Yang kita panggil tu, kita nak panggil ni printf, scanf, if, then, cos ni. Cara nak panggil dia adalah sama macam kita call function. Call function. Ada cara dia kan? Ingat tak call function? Tak ingat kan? Tak ingat Ingat kan? Okay, ingat. Okay. So, kita cuba untuk create something macam built-in function. Tapi you yang buat. Sebab tu kita panggil sebagai user defined function. User ni siapa? Programmer lah. So, programmer yang akan buat function ni. So that bila you nak guna, you just panggil je. Panggil berapa banyak kali pun boleh. Macam kamu nak print something kan. Printf satu statement je you boleh print pada screen. Kita nak buat macam tu lah. Satu statement je kita boleh panggil function tu. Tak perlu kita type berulang kali kan. Okay, so user defined function ada 4 types. Kan? Ada 4 types. Apa dia? Kat sini dah tulis ni kan. Ada void without parameter, void with parameter, non-void without parameter, non-void with parameter. So keseluruhannya ada 4. So keempat function ni dia ada cara yang tersendiri lah. Okay, untuk tulis dia. Dia ada structure dia yang tersendiri. So saya buat ni supaya in the end you boleh dia tengok sekali you boleh faham lah, maksudnya dia berbeza. Okay. So setiap function ni, so dia perlu ada ketiga-tiga elemen ni. Dia perlu ada function definition, dia perlu ada function call, okay? Dia perlu ada function prototype. Kan? Takkan tak tahu langsung kan? At least pernah dengar lah ni kan, saya pernah sebut kan? Week 5 tu kan? Betul tak? Ke tak pernah dengar? Apa tak pernah dengar? Ada yang tak pernah dengar? Pernah dengar Okay, so kita akan lihat contoh yang sama. Ni saya bagi contoh yang sama je lah. Okay, contoh yang sama. Okay, kita refresh balik. Okay, macam mana daripada satu, nampak tak? Nampak apa? Nampak. Apa yang kamu nampak? Code block. Okay, code block. Okay, macam mana daripada satu non-module program, okay, kita nak create module ataupun function daripada program ni. Kan? So syarat yang pertama, okay, sebelum kamu create sebelum you create function, you kena ada satu program yang dah complete. It is free from errors. Barulah you boleh move on kepada module. Kalau ini pun you tak boleh nak solvekan lagi, so you akan hadapi problem yang lebih besar lah waktu you nak convert this program to modules program. Okay, modules type of program. Itu yang first sekali. So you kena make sure program ni dah free from error dululah.
Then barulah kita cari statement mana yang kita nak letak dalam modul kita. Ini adalah based on requirement. Okay, requirement kepada soalan ataupun requirement daripada user. User nak apa, kan? Okay, biasanya dalam soalan, okay, yang macam kamu dah buat latihan latihan apa? Last latihan function tu kan, modul tu kan? Ingat tak? Lupa dah. Last latihan yang function tu. Kan dia ada tulis create function apa, function apa kan? Function ni parameter dia apa? Function ni parameter return value apa? Ingat tak? Nanti kita check balik kat kalam tu kan, soalan tu kan. Itu adalah contoh soalan, kalau tak silap saya sama ada hot ataupun soalan final exam. Kalau dapat soalan yang sebegitu, dia membantu kamu sebenarnya. Itu dah soalan yang, kalau dapat soalan macam tu memang kamu kena bersyukur lah. Sebab dia bagi tahu kamu exactly apa function yang perlu di-create, okay, types dia macam mana, types dia void ke, non-void ke, and then parameter apa semua dah dibagi. Itu contoh soalan yang senang. Okay, contoh soalan yang susah sikit, dia tak bagi kamu. Okay, nama function, nama modul ni dia tak bagi. Parameter dia tak bagi. Dia nak kamu create sendiri. Okay, dia just bagi tahu create function void with parameter. Create function void without parameter. Create function non-void with parameter. Create function non-void without parameter. Itu saja dia beritahu. At least satu setiap jenis function dia kata kan, create. So kamu kena fikir lah. Statement yang mana yang kamu boleh ambil daripada coding yang sedia ada untuk kamu masukkan dalam function yang berjenis apa. Itu yang kamu kena tahu. Okay. So basically, okay, first kali ingat tak step macam mana nak create function? Daripada 3 elemen tadi, function definition, function call dan juga function prototype, kita nak kena buat yang mana dahulu? Function definition first. Ya, betul. Function definition always kena di-type dahulu. Di mana lokasi function definition yang kita nak kena type tu? Body main. Di bawah main. Okay. So program kita terbagi pada 3. Okay. Satu adalah sebelum main. Di atas ni. Okay. Sebelum main. Before main. Okay. Lepas tu ada dalam main. Inside main. Okay. Satu lagi after main. Main ni bukannya dekat sini . So ini masih lagi main. Ni adalah body bagi main. So this is main function. So after main adalah di luar. Tak kisahlah kamu nak buat sebelah curly bracket ni or after curly bracket lah. So this is still considered after main lah. Di bawah ni kan. So function definition start after main. So di sini adalah function definition. Okay. So before main adalah apa? Elemen apa? Function call. Before main adalah Then prototype. function prototype. Function prototype. Prototype declaration. Prototype. Inside main, okay, ini bukannya wajib, kebiasaannya. Kita tengoklah. Inside main, kebiasaannya kita letak Function call. function call. So kena ingatlah lokasi dia. 3 elemen tadi tu. Tak banyak pun function ni. Okay. Ada 3 elemen saja kan. Okay, so function definition. Okay, kita nak tengok contoh yang pertama. Okay, contoh yang pertama itu kita ambil statement ni kan. Okay, and then kita nak letak dalam function. Okay, so when you start writing a function, okay, kan ada 4 jenis kan?
Okay, void dengan non-void ada 4 jenis tadi tu. So always assume, okay, the function is going to be what type of function? Integer. Ha? Integer. Void. 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 Integer tu untuk main. Untuk main kita sentiasa letak ada integer. Okay. Untuk user define function ada dua kan, yang bapaknya ada dua, void dengan non-void. Betul, anak dia adalah with parameter without parameter kan. So sama ada void ataupun non-void. So kita always assume the function is going to be a void function. Daripada situ baru kita build kita punya function tu, sama ada dia akan remain sebagai void ataupun dia punya type tu perlu ditukar kepada non-void. Itu kemudian. Okay, first kita assume dia adalah void. Okay, and then nama. Okay, nama bagi function. Okay, nama bagi function mesti reflect apa statement yang berada di dalam body function tu. Sebagai contoh, kita nak ambil printf welcome ni kan. Katalah void welcome not ke apa kan. Welcome. Okay. So cara penulisan dia, you kena follow rules macam mana nak naming variables. Dia tak boleh ada nombor, dia tak boleh ada space. Macam ni kan, dia tak boleh ada nombor start dengan nombor. So tak boleh. So samalah rules macam mana nak create variable name. Okay. And then all function must have its own body. Okay. Ini yang menunjukkan territory bagi setiap function tu kan. Macam main dah ada territory dia lah. Okay, dia ada body dia. Then user define function perlu ada body. Dan dia mesti ditutup. It must be closed with return statement. Kita ni mesti last sekali. Okay, so ini adalah basic structure. Mesti ada nama, dia mesti ada body, mesti ada return. Okay. Okay, so first step. Okay, first step create body bagi function tu. And then pergi kepada, okay, second step adalah pergi kepada statement yang mana kita nak masukkan, kita nak transfer kan daripada main kepada user define function tu. Okay, in this case kita nak ambil satu saja contoh kan. Okay, cut. Original location kita nak ganti dengan apa? Ingat tak? Bila kita cut, once kita cut, okay, the original location of the statement we must replace with function name. Function call lah. Ni sebab tu ada function call kat sini saya letak kan. Okay, kena ganti dengan function call. Okay, so function call you just copy je ni. And then you letak dekat tempat asal yang kamu cut tadi tu. Okay, welcome. Ni adalah function name lah. So saya buat awal-awal supaya saya tak lupa lah. So kamu pun sama. Once kamu dah cut, you terus buat. Takut itu tinggal. Tertinggal nanti ada problem lah. And then paste statement tadi di dalam kita punya user define function lah. Oh. Ya, aku cakap. Okay. Okay tak? Okay, sampai sini okay Okay, ingat So cut statement and then replace dengan function call. You cut dekat sini, you tak kat sini lah. Jangan you cut dekat sini. Tapi you panggil function call tu dekat sini. Okay, saya akan tunjuk kenapa ini salah kan. Nanti dah siap, nanti kita try tengok. Okay. So next is to define whether this function is void or non-void. Okay, kita nak tentukan whether this function should remain as void or we should change it to non-void function. For that kita nak kena tengok apa? Macam mana nak tentukan dia void atau non-void?
Okey, rujuk kepada function call. Yeah. Okey, rujuk kepada function call. Okey, lihat pada statements. Statement tu semua lah. Okey. Selepas. Untuk tentukan void ataupun non void. Maksudnya apa? Okey, lihat kepada statement selepas daripada function call ni. Function call tu berada di sini. Statement selepas tu statement yang mana? printf and Okey. So printf sampai habis. Semualah. You kena tengok semua. Kalau ada 1000 line lah you tengok. Okey, tengok. Ada tak dalam statement selepas itu yang memerlukan value yang di-generate oleh function welcome? Apa maksud generate? Apa maksud generate? Generate tu maksudnya, okay, contoh X sama dengan Z tambah A. Value apa yang di-generate di sini? x. X adalah value yang di-generate oleh function welcome. Z dengan A di-generate oleh welcome ataupun tidak? Tak. Okay, X di-generate oleh welcome. Okay, maksudnya X dihasilkan oleh welcome. Kan, sebab X ni nak dapatkan value kan. Maksudnya Z tambah A ni, Z tambah A dapatlah value X. Okay, Z dengan A ni di-generate oleh welcome ataupun tidak? Kalau dalam kes ni. Tak. 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 Tak kan? Welcome dia menggunakan value Z dan juga value A untuk dia generate X. Okay, so dalam kes ni X di-generate oleh welcome. So sekiranya begini, sekiranya begini ada, okay, di-generate. Kalau macam ni, ada generate tak? Ada. Ada. Tak ada. Tak ada generate apa-apa lah. Okay, satu lagi. Ada scanf, okay, bla 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 bla. Okay. Tadi apa? X. Scanf X. Ni kira generate ke tak generate? Generate. Generate lah. Maksudnya dia dapatkan value bagi variable tu. Di situ, di lokasi tu, dia dapatkan value bagi X. Macam tadi, X dapat daripada Z tambah A. Ini X dapat daripada user. Tapi nak kata dapat di mana? Dapat di dalam function welcome. So ini yang dikatakan generate value. Tapi dalam kes ni ada tak scanf? Tak ada. Tak ada scanf. So maksudnya welcome dia tak generate any value. Okay. So welcome tak generate any value. Jadi statement selepas itu tidak memerlukanlah sebarang value daripada welcome. Betul? Okay, contoh yang ada generate value Contohnya scanf bla 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 num1. Dua kat sini. Scanf num1 ni di dalam function welcome. Okay, tengok atas ni. Ada tak value daripada welcome yang digunakan oleh statement selepas itu? Ada. 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 Okay, kalau ada maksudnya welcome ni generate value. So dia kena pass value yang dia generate ni kepada ini supaya statement selepas itu boleh menggunakan dia. So dia takkan jadi void. Okay, yang menjadikan dia void adalah di mana dia tak generate sebarang value. Okay, dia tak generate sebarang value yang perlu digunakan oleh statement selepas itu. So dia akan jadi void. Maksudnya dia tak perlu paskan
apa-apa value kepada main tadi. Okay, so dia akan remain sebagai void. Faham tak? Tengok statement selepas. Ada tak value yang digunakan, okay, yang diperlukan daripada welcome ni. Faham Faham tak faham ni? Dah habis pusing lah tu. Okay. So, dia jadi void. Okay, dia remain as a void. Sebab dia tak generate sebarang value dan dia tak perlu paskan value yang dia generate tu kepada function main tadi. Okay, so dia remain sebagai void function. Okay, next. Apa? Nak tentukan Function call. whether it is a with parameter or without parameter dulu. Kan? Dia ada dua kan? Satu void, satu with or without parameter. So kita nak check yang mana kat situ? Macam nak tahu dia with or without parameter? Tengok sebelum function. Tengok sebelum function call. Okay, tadi kita tengok selepas. Okay, di sini juga lah. Okay, saya sambung kat sini. Okay, lihat statement sebelum. Okay, parameter or without parameter. Macam mana nak buat? Statement sebelum tu di mana? Ni, lihat pada statement sebelum untuk tentukan parameter or without parameter. Dekat atas ni lah. Okay, ni welcome. Okay, lihat sebelum welcome. Sebelum welcome ni, pada ni sampai atas lah. Sampai opening of the body. Ini saja statement dia kan. Okay, nak tengok apa? Tengok ada tak value daripada statement sebelum, okay, yang diperlukan oleh function welcome. Ada? Ada. Contoh. Okay, contoh. Katalah namuan. Okay, contoh sama dengan 1. Okay. So dalam welcome ni kita nak print welcome and then blah 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 blah. Ini namuan contohlah kan. Dia lah persendi semua ni, saya tak tulis lah. Okay, namuan. So ada tak value yang diperlukan daripada statement atas ni oleh function welcome? Ada. Value apa? Namuan. Value namuan. So kita kena lepaskan namuan as a parameter. Maksudnya ada with parameter ke without parameter? Dia jadi with parameter. Okay, faham? Sebabnya statement ada value daripada statement sebelum yang diperlukan oleh welcome. Okay, oleh function welcome. Tapi dalam case ni tak ada ni kan? Tak ada sebarang value yang diperlukan oleh welcome. So dia jadi with parameter ke without parameter? Without. Dia akan jadi without parameter lah. Okay, faham? Tapi hari tu kan dah faham. Lepas tu tak faham balik. So in conclusion. Dah faham dah itu. In conclusion, untuk function void. Okay, untuk function void. So, depan dia kena ada void lah. Okay. Void. Okay, contoh function name X. Betul kan? Lepas tu dah ada body dia. So last dia kena ada statement return. Kan? Okay, function call adalah nama bagi
function tersebut. Kita just type macam tu je kan. Function call kan. Function prototype. Ini saya tak buat tadi kan. Function prototype tadi John Okay, ini miss pula ni. Function prototype. Ambil sekali dengan void tu. Mana pula code block Tak ada pula dalam share screen ni. Oh ni. Okay, function prototype. Tertinggal kan? Function prototype, okay, you go back into your function definition. Okay, just copy everything. Letak dekat di sini lah. Sini, in between include and main ni. Dia kena berada sebelum, before main. That's it. Itu saja. Function prototype. Ini paling senang sekali lah nak dapat markah. At least satu markah kat sini. Kalau ada parameter, satu lagi markah. Dua markah kan contohnya. Okay, so function prototype, copy yang atas. Okay, macam tu je kan. Buat ni yang paling simple sekali lah. Okay, dia tak perlu return any value dan dia tak perlu passing parameter lah. Okay, void without parameter. Boleh Boleh kan? Boleh. Okay, next is kita nak tengok contoh. Okay, ini you decide lah dia jadi apa, void ke non void Okay, kita ambil ni. Kita ambil statement ni. Sekejap, sebelum tu kita run dulu. Okay, saya nak tunjuk kamu. Okay, 1 tambah 1. Nampak tak? Nampak? Tak. Nampak Tak. Tak nampak? Tak. Oh. Output paling pula. Ni? Nampak ke? Nampak. Nampak. Nampak apa? Nampak output. Nampak output kan? Okay. Output dia start dengan perkataan apa? Welcome kan? Betul Okay. Okay, nampak coding ni? Nampak. Nampak coding Okay, semua nampak coding? Nampak. Apa jadi kalau welcome ni kamu tersilap letak kan? Kamu letak di bawah ni, apa jadi? Dah kamu letak bawah, lepas tu kamu panggil 2 kali, 3 kali. Apa jadi? Apa jadi? Repeat banyak kali. Dia repeat berapa kali? 3. Dia repeat 3 kali. Sebab kamu panggil 3 kali kan? Dia repeat dekat mana? Atas ke bawah? Bawah. Bawah. Faham tak?
Nampak ni? Nampak output tak? Faham tak kenapa jadi macam ni? Okey. Lokasi function call tu amat penting. So maksudnya kalau kamu tukar flow dia, maksudnya kamu punya program flow dia akan lari lah. Tak macam original flow. Okey, tujuan function, kita buat function ni supaya ada tujuan dia kan? Ingat tak tujuan dia untuk apa? Okey, supaya pertama, once you nak guna coding tu, you tak perlu type coding tu berulang kali. Contohnya macam ni kan, 3 kali you nak panggil welcome kan. Ini statement simple senang lah. Cuba kalau statement tu ada if, else, looping semua kan. You nak panggil statement, you nak panggil satu calculation ataupun satu ada decision yang sama 3 kali. So you tak perlu nak type coding tu panjang-panjang 3 kali. You just panggil function call je 3 kali. So you akan dapat 3 kali proses tu lah. Faham? Itu tujuan kita write function. Okay, kita nak minimizekan coding. Okay. Okay, yang keduanya kita tak nak flow function ni, flow coding yang ada function ni lari daripada flow coding yang asal tanpa function. Okay. So kita tak nak kejadian tu berlaku. That's why you must, that's why masa you panggil function call tu, make sure dia, once you cut this statement tu, make sure you replace terus dengan function call dekat lokasi yang kamu cut, supaya kamu tak tersilap letak function call. Sebab once you tersilap letak, flow program tu akan lari lah. Okay. Boleh So ni pun penting ni. Selain daripada kita boleh panggil berulang kali, lokasi function call tu juga sangat penting. Okay, so next is we are going to cut this. Okay, kita nak cut ni dan kita nak letak dalam satu function. So nak start dengan apa? Mula-mula. Void. Okay, sama juga. Dia kena ada basic structure dia lah. Basic structure. Okay, void apa? Void input. Satu contoh kan. Okay, so dalam void input 1, okay, we are going to take this statement. Okay, kenapa saya tak ambil dua-dua ni? Ada sebab dia. Sekejap lagi saya explain. Okay, saya nak masukkan statement ni dan saya nak letak dalam input 1. Okay, so cut. And then replace with what? Nak replace apa? Function call. Function call apa nak tulis? Input 1. Input 1. Semicolon. Okay, dia kena sama dengan apa yang kamu letak dekat bawah ni. Input 1 lah. Kalau kamu letak nama lain, dia tak jumpa lah. Function apa yang dia nak panggil tu kan, dia tak jumpa. Okay, then paste. Okay, paste num1. Okay. Okay, so recall balik tadi. Lepas tu apa? Next step apa? Parameter. Belum. Next step, void ataupun non-void dahulu. Void. Void ataupun non-void. Okay. Tentukan void ataupun non-void. Sama lah macam yang tadi. Ni. Tengok bawah. Lihat pada statement selepas daripada function call ni untuk tentukan void ataupun non-void. Okay. Statement selepas tu. Nak tengok apa? Statement selepas. Guna ke tak nombor ni? Ada tak kita gunakan value yang di-generate oleh input 1? Input 1 generate apa? Nombor. Kan saya kata tadi sama ada scanf ataupun ada calculation kan, ataupun satu lagi mungkin cara generate value, contohnya num1 sama dengan 1000. Ini pun value generation. Benda-benda macam ni lah.
Kamu kena faham lah apa itu value generation kan. Okay. So dalam kes ni, dalam statement selepas daripada input 1, any statement, semua statement, kamu kena check satu-satu. Ada tak value 61 yang di-generate oleh input 1 digunakan dalam statement tu? Dalam kes ni ada. Di line nombor 17. Kan? Di line nombor 17. Ada 61 diperlukan. So nak dapatkan 61 dia daripada mana? Okay, daripada function Input input 1. Okay. So kita patah balik sekejap kan. Kita patah balik dekat kita punya problem solving ni. Konsep dia kan. Konsep dia dalam ni bila kamu design kan. Dalam ni adalah parameter, betul? Betul. Parameter. Betul parameter Kalau yang star tu Star tu dia nak return. star ni by reference. Dia bukan return. Return lain tau. Okay, return lain. Ni by reference. By reference kita tak sentuh lagi. Yang kita sentuh just by value. Tak ada star. Ni kan, tak ada star ni, by value. Ini kita dah cover. Return memang kita tak cover dalam ni. Okay, and then kita nak tengok pergerakan data, pergerakan value ni yang penting ni. Bila kamu design kamu punya coupling diagram ni kan. Nampak tak coupling diagram ni? Nampak. Okay, apa maksud ada arrow ke atas dan ke bawah ni? By value ke by reference? By Reference. By reference. Kalau ke bawah? value. Parameter by value. Kan? Okay. Kalau untuk return, okay, return anak panah dia adalah ke bawah ke atas. Okay, maksudnya daripada bawah ke atas. Satu hala. Ada tak return kat sini? Tak ada return. So jadinya, okay, contohnya, okay, contoh, okay. Tak ada pula peta ni Okay, contoh kita ada control apa-apa lah kan. Okay, and then tadi kita ada function welcome. Ni sikit coupling diagram. Kita ada welcome. Kan, function welcome. Lagi kita ada function input. Input 1. Okay. So soalan saya, dekat welcome dan control ni ada anak panah berjenis apa? Single headed. Apa dia? Dua hala. Ada anak panah dua hala? Apa value yang ditukar? Apa value yang ditransfer? Tak ada. Tak ada value, tak adalah anak panah. Begitu. Tak adalah anak panah. Tak ada value, tak ada anak. Tak ada value, tak ada anak panah. Okey. Okay. Mana pen tadi ah? Hilang. Ni eraser. Password. Ada ni. Ni ke? Okay. So input 1 ni apa? Anak panah ke mana? Double headed. Ke atas. Bawah. Ke atas ke bawah? Bawah. Kalau daripada atas ke bawah, maksudnya kita passingkan parameter.
Dua-dua. Kalau dua-dua, kita passingkan parameter juga. Tapi by reference. Tapi kalau bawa ke atas, kita return value. Kita nak return. Kita nak return kan. So maksudnya dia daripada bawah ke atas. Okay, tengok coding kita Dia terbalik ni, buat coding dulu baru buat coupling diagram. Patutnya buat coupling diagram dulu. Baru kita buat coding. Tu yang lagi senang kita punya coding. Tapi ni kita reverse engineering kan. Okay, tengok tadi. Okay, berbalik kepada yang tadi. Okay, kita nak tentukan sama ada dia void ataupun non-void. Kita tengok statement selepas daripada function call tu kan. Okay, so maksudnya statement ni dia memerlukan value daripada input 1. Apa value yang diperlukan tadi daripada input 1? Num1. Value num1 kan. Okay, value num1 diperlukan oleh statement selepas daripada function call tu kan. So kita kena paskan lah num1 ni. Num1 ni sekarang berada di dalam satu entiti yang berlainan daripada main tadi. Kan, macam saya kata dia berada dalam negara lain. Ni negara lain. Negara ni dia independent. So you tak boleh nak senang-senang bagi num1 ni dekat dia. So you kena transfer melalui saluran yang betul. Macam nak transfer num1 kepada main ni supaya dia boleh digunakan di sini. Guna Transfer? Return. Gunakan return. Okay. Daripada built-in function, nak transfer data kepada main, kita gunakan return. Kalau daripada main, nak transfer data kepada built-in function, kita gunakan parameter. Ingat? Okay, ingat ni Okay, daripada built-in function nak transfer data kepada main, kita gunakan return. Okay, return. You tak boleh letak kat sini. Ini maksudnya you terima daripada main. You tak terima daripada main kan? You, okay, function input 1 ni generate num1, bukannya main bagi dia num1. Okay, dia generate num1. Okay. And then dia nak paskan num1 ni kepada main. Num1 ni data berjenis apa? Originally kalau tengok kat sini, dia berjenis coding asal. Coding asal num1 ni dekat main kan. Kita declare dia sebagai integer. So kamu kena follow lah. Kena declare dia kat sini. Dia kan entity yang berlainan. So bila berada di dalam entity yang berlainan daripada main, you kena declare dia dalam body dia. Sebab dia bukan main. Dia tak sama dengan main. Walaupun main ada integer num1 you dah declare kan. So dekat sini you need to declare it once again. Tapi dia adalah num1 yang berbeza. Num1 di sini, ingat num1 di sini dia dalam input 1 dan juga num1 di dalam main adalah variable yang sama ataupun variable yang berlainan. Berlainan. Sama. Sama ke lain? Sama ke lain? Lain. Kenapa saya lain? Lain. Kan saya kata negara yang berbeza. Walaupun nama dia sama, tapi dia di dalam body yang berbeza. Body function yang berbeza. Ini adalah dalam body function main. Kan saya kata dia independent. So namanya ni dengan namanya ni tak sama. That's why kalau kamu nak guna num1 di sini, you kena declare di sini dalam body dia. Sebab dia adalah negara yang berbeza. Entity yang berlainan. Faham inilah yang menentukan sama ada, ini, ingat saya kata, ini yang menentukan sama ada function kita void ataupun non-void. Sebab apa? Once you return a value, automatically dia akan jadi non-void dan dia akan follow types of variable ni. Variable yang kita return. Kalau kita return integer value, dia akan jadi integer. Kalau dekat sini adalah float, kamu return float, ni dia akan jadi apa? Dia akan jadi float lah. Kalau kamu return char, sini char, dia jadi
Kalau kamu return double, sini double kan? You return double, dia akan jadi double. Okay, faham? Faham? Faham tak? Okey, return. Apa maksud return? Maksudnya pulangkan kan? Pulang kan? Return. Pulang apa? Pulangkan value ni kepada siapa? Pulangkan mestilah kena ada penerima kan? So, siapa nak kena pulang kan? Nak pulangkan kepada? Kepada function yang memanggil. Okay, dalam kes ni, function yang memanggil adalah main kan? Menerusi function call. Function call ni dia panggil lah. Dipanggil di mana? Main yang panggil kan? Okay. So, bila kita panggil input, okay, input pun diproses. Last sekali dia pulang num1 kepada function yang memanggil iaitu main. So, num1 ni dipulang kepada main. Nak pulang dekat mana? Input 1. Okey, ingat. Bila kita pulang, mesti ada penerima. Kalau kamu remainkan dia sebagai ini, macam mana dia nak terima? Siapa yang nak terima? So, kamu pun tak tahu nak terima kat mana kan? So, untuk non-void. Tadi untuk void macam ni kan? Untuk non-void mesti. Okay, dia jadi non-void sebab dia ada return. Okay, so, bila ada return, dia mesti menerima. Okay, dia mesti ada variable yang menerima di hadapan function call tu. Faham? Sebagai contoh, okay, sini user masukkan 5. So 5 ni dia akan dipass menerusi num1. So 5 ni nanti akan diterima oleh num1 pada main. Barulah num1 ni ada value. Faham tak? Okey. Faham? Okey, jadinya pada kita punya input ni return kan? Return ke atas. Okey, lepas tu kamu ingat tak? Kita kena tulis parameter. Apa benda kita return? Kita return num1 and then mesti ada num1 yang menerima di atas. You buat satu je you salah. Sebab tu ada 2 kat sini. Num1 ni adalah num1 pada input 1. Num1 ni adalah num1 di dalam main tadi tu. Yang num1 sama dengan input 1 tadi tu. Ni. Ni yang menerima. Ni yang pass. Ni yang menerima. Boleh? Boleh. Okay. Okay, next is apa? Kita kena tentukan sama ada parameter ataupun without parameter. Betul? Okay, nak kena tengok yang mana? Lihat pada statement sebelum. Okay, lihat pada statement sebelum untuk tentukan parameter ataupun without parameter. Sebelum tu start daripada welcome ni lah. Dan ke atas. Ada tak value sebelum itu yang diperlukan oleh input 1? Ada. Ada tak? Ada. Input 1 dia tak perlukan sebarang value. Dia yang generate value num1 kan? Betul? So dia akan remain kosong lah. Kosong. Without parameter. Okay, tengok statement sebelum. Ada tak value sebelum tu yang diperlukan oleh proses dalam input 1? So kalau tak ada, dia akan jadi without parameter. Okay, so last sekali copy dan letak di dalam function prototype. Okay? Boleh
Okay, so in conclusion, dia adalah void ke non-void? Non-void. Yang tadi kita buat apa? Non-void. Non-void apa? Non-void. Integer. Non-void. With parameter ke without parameter? Tidak. Without parameter. Kan? Kat sini kan? Without parameter. Contohnya integer kan? Dia boleh jadi bukan integer. Jangan kamu buat sentiasa integer kan? Tak. Non-void boleh jadi integer, boleh jadi float. Tengok kepada apa? Integer ke float ke? Kita tengok kepada nilai yang dia return. Kan? Okay. So without parameter. Ada body. Then dia ada return. Okay, contohnya dia return X. Return X lah. Return Z. Kan? Z ni adalah kita dah declare. Okay, kita letak sini. Letak sini integer. Integer Z. Sebab tu kita return Z. Z tu jadi integer. Okay. X ni dia jadi integer. Okay, ini faham In function Then function call. Okay, function call sama macam ni. XX ni. Sama ya. Tapi apa pertambahan dekat sini? Teacher. Apa nak tambah? Function call. Oh, Z Z sama sama dengan. dengan. Z sama dengan. Sama dengan. Kena ada Semicolon. Z. Okay, kena ada penerima. Okay, penerima ni penting. Kalau tak, value yang dia return ni akan berada di awang-awangan. Tak ada siapa yang capture value Z ni. Kan, return Z tapi siapa yang nak terima? So Z dekat main yang akan terima. Okay. So function prototype, just copy the function name, okay, with its type dan letak di situ lah. Okay. Boleh Boleh. Okay, next. Okay, next. Okay, kalau kamu bawa ini, okay, kamu letakkan dalam function, satu function yang lain. So dia akan jadi sama function type dengan yang input one ni lah. Sebab proses dia sama kan. Okay, so kita nak tengok yang lain pula. Kita nak tengok statement yang ni. Okay, so kita nak cut and then kita nak letak dalam function calculate. Okay, calculate total. Okay, ada return. Okay, basic basic body siap. Next step is cut. Dia nak letak apa dalam ni? Function call mana? Okay, letak function call calculate total. Okay. Okay, ini paste. Okay, next step apa? What? Tentukan. Dia void dengan non-void. Okay, tentukan sama ada void ataupun non-void. Okay, pergi kepada function call kan? Sama macam tadi. Ni. Okay, sama. Okay, lihat pada statement selepas. So, void ke non-void? Void. Non-void. Void ke non-void? Non-void. Void. Non-void.
lihat pada statement selepas untuk tentukan void ataupun non-void. Okey, statement selepas semua ni. Nak tengok apa? Tengok dia nak guna ada value diperlukan ke tak. Okey, betul. Kita tengok pada statement selepas tu ada tak value, okey, ada tak value yang di-generate oleh calculate total digunakan selepas itu. Value apa yang di-generate oleh calculate total? Betul. Betul. Ini ingat tak saya kata value apa yang dia generate? Total. Betul. Total dia generate. 61 dia generate tak? Tak. 61 dia tak generate, dia gunakan. 62 pun dia gunakan, bukan dia generate. So total dia generate. So tengok statement selepas itu, okay, selepas daripada function call ni function call. Lihat statement selepas itu, ada tak value yang dia generate iaitu total digunakan. Berapa kali digunakan total dalam tu? Selepas. Satu. Dua. Dua. 2 kali digunakan. So maksudnya ada. Maksudnya dia perlukan value. Okay, dia perlukan value total. So apa perlu kita buat next? Bila kita dah tahu value total dia perlukan. Return total. Return Kita total. perlu return total. Apa yang saya tertinggal dekat sini? Declare. Total. Total tu. Total integer. Integer declaration. Ini kamu kena tengok coding yang asal. Okay. Kamu tengok coding yang asal, total tu berjenis apa? Okay. Coding yang asal di atas ni kan, total adalah berjenis integer. So kamu kena follow lah. Integer total. Okay. So bila kita dah tahu types of total, barulah kita boleh tukar ini kepada integer. Sebab apa kita tukar dia kepada integer? Sebab declaration dia integer. Void. Sebab dia return integer. Total. Okay? Dia return integer, automatically function ni akan jadi function integer. Sebab apa dia perlukan kepada return total? Sebabnya statement selepas daripada function call perlu kepada value total. Okay? So bila dia return total, dia pulangkan total kepada function yang memanggil tadi. Next kita kena terima. Betul? Return total. Okay, pada function yang memanggil, dia perlu return. So apa? Dia perlu receive. So apa yang perlu kita buat di sini? Calculate total tu. Total Kat sama calculate Total total. sama dengan calculate total. Ya, Total. betul. Kita perlu receive. Total sama dengan calculate total. Okay? Dia perlu receive. Okay. Okay, dia perlu receive. Okay, next step apa? Next step. Function prototype. Without parameter. Lihat pada statement sebelum untuk tentukan parameter or without parameter. Statement sebelum adalah di atas ni semua. Sebelum function call, ni function call. Lihat statement sebelum. Okay, nak tengok apa? Apa yang kita perlu tengok? Tengok saja ke apa? Okay, tengok. Tengok yang value yang disimpan dalam calculate total tu. Tengok statement dalam calculate total ni. Ada tak statement dalam calculate total yang memerlukan value daripada statement sebelum tu? Ada. Ada tak? Ada. Apa value apa yang diperlukan? 6162. 61 dengan 62 ni di-generate oleh siapa? Input 1, input 2. Okay, 61 dan juga 62. Okay, 61 di-generate oleh input 1. One. Okay. Dan value dia dah ada dalam
main kan. Kat sini main dah dapat dah value dia. Okey, 6 tu dia generate oleh main. Okey. Tapi kedua-dua input, kedua-dua value ni sudah berada di dalam main. Bila kita panggil function calculate total ni kan kat bawah ni. Dekat line 18 ni kita dah ada 61 dan 62. So kita perlu paskan 61 dan 62 kepada calculate total. Macam mana nak paskan 61 dan 62 kepada calculate total? Dalam bracket tu. Kita paskan menerusi parameter. Okey, ni yang saya kata tadi. Kalau daripada main, nak paskan value kepada function built-in, kita paskan menerusi parameter. Kalau daripada function built-in, nak paskan value kepada main, kita paskan menerusi return. Ingat ingat dia punya ni, dia punya flow ni. Pada main nak paskan value kepada built-in function menerusi parameter. Pada built-in function nak paskan value kepada pada main menerusi total. Jadinya dekat rajah tu nanti, dekat rajah tu nanti dia akan jadi macam ni. Calculate total. Dia nampak? Okey, first kali tadi kita buat return kan? Macam mana kalau return? Daripada mana ke mana? Ke Bawah atas. ke atas. Return. Return daripada Ke built-in. Bawah ke atas. Return daripada Bawah ke built-in kepada main. Tadi kita return value apa? Total. 61. Total. Kita return total. So main receive total kan? Okey, ini yang dekat function call tu, total sama dengan calculate total bracket. Itu maksudnya dia receive. Okey. And then kita nak pass parameter tadi. Kita pass parameter 61 dan 62. Macam mana nak pass? Pandai-pandai ada macam mana? Atas bawah. Atas bawah. Passing parameter daripada atas ke bawah. Dia dua kan parameter kita pass. Pass 61. 62. 62. 1. 62. Okey, nampak ni? Kita paskan 61. 61 kena terima tak? Kena terima lah. Okey, dekat calculate total ni kena ada penerima. Kita paskan 62. Kat 62 kena ada penerima. Sama macam kita return tadi. Okay? Return total kena terima. Total dia terima. Total sama dengan calculate total tu kan? Okay, kalau ni macam mana dia nak terima bawah ni? Macam mana dia nak terima? Macam mana calculate total nak terima? Ni pass, ni kena terima. Macam mana dia nak terima? Okay, ni pass kan? Okay, pass dah faham kan? Kita pass. Dia nak terima. Tak dalam. Dia kena terima di tempat yang sama lah. 61 dan juga 62. Ni namanya menerima. Kalau you buat kosong, dia akan berada di awal-awal lah. Dia dah pass atas ni. Tapi tak ada siapa terima. Okay, so kalau kamu pass 2, so dekat dalam built-in function, you kena terima 2. Kalau you pass 1, dia terima 1 lah. Okay. So once dia dah terima value ni, barulah dia boleh buat calculation. Kalau tak ada value macam ni nak calculate kan?
Num1 ni user masukkan dengan dapat daripada tadi kan, dapat daripada input 1 punya function. Okey. Apa lagi yang tertinggal di sini? Macam mana kita nak declare num1 dengan num2 ni? Num1 dengan num2 apa? Integer. Kan? So macam mana nak declare? Boleh tak saya buat macam ni? Buat dalam kurung. Boleh tak saya buat macam ni? Dah ikut. Tak. Tak boleh sebab kamu declare dekat sini tapi dia digunakan sebelum itu. Faham? Dia syarat dia mesti declare dulu sebelum digunakan. Tapi ni dah guna kat sini tapi baru nak declare dalam ni. Flow salah. So untuk kes seperti ini, untuk parameter, lain Untuk parameter saja kamu kena declarekan di dalam bracket. Kalau tak, num1 dengan num2 ni type apa? Tak tahu kan? So you kena declare kat sini. So dekat dalam dah tak payah declare lah. Just boleh guna saja declaration ni. Untuk num1 dengan num2. Okay. Okay tak? So last sekali. Okay, copy. Okay, untuk function prototype with parameter, okay, officially ni saya kat officially bukan kata nak salah kan. Kalau buat macam ni pun certain compiler dia terima, certain compiler dia tak terima. Okay, that's why saya kata officially untuk semua compiler terima, kita letakkan type sahaja. Kita tak letakkan variable name kat situ. Untuk prototype. Okay, prototype ni apa yang akan dibaca oleh program ni first dahulu sebelum dia baca main, baca ni dulu. So tiba-tiba kamu buat num1 kan, so ada compiler yang tak faham apa num1 ni kan, dapat dari mana kan. Okay, faham? Faham tak? Untuk prototype kita letak jenis saja. Okay, jadinya in conclusion, kita nak letak dekat mana tadi tu? Non-void with parameter kan? Non-void with parameter. So sama je macam ni. Okay, contohnya ni kan. Non-void. Sebab apa dia non-void? Sebab dia apa? Sebab apa dia non-void? Dia kan integer kan? Integer Z. So dia jadi non-void. With parameter. With parameter adalah kerana dia menerima parameter daripada main. Kan? Contohnya parameter A diterima daripada main. So let's say A ni float. Itulah float kan. Kita kena declare kat situ lah. Okay, faham? Contoh. Ada parameter. Okay, call function. Sama lah. Okay. Ni kan. Okay. Ada Z ni sebab return Z and then Z ni perlu diterima oleh main. So ada Z depan ni. Apa lagi tambah kat sini? Tambah apa lagi? Kalau with parameter? Parameter. Apa parameter dia? A. Nak kena letak float A tak? Ya. Tak payah. Dalam function call tak payah. Okay. Next is function prototype. Nak tak apa dalam ni? Load. Load. Float A ke float saja? Load saja. Float saja. Itu je.
Mudah kan? Mudah. Boleh. Okay, satu lagi. Void with parameter kan? Okay, void with parameter. Okay, kita ambil satu statement. Statement ni. Okay, print total. Okay, kita nak buat function print total. Okay, kita assume dia adalah void. Okay. So kita letak return. Okay, next step apa? Next step apa? Next step? Nak buat Ha? kopi je, kopi. Cut dulu. Kat dulu. Bukan copy, cut. Cut and then apa? Next step, lepas cut. Tulis Terus balik. function call dia. Function call. Okay, function call. Print total. Total. Okay, next step, paste. Okay, next step apa? Void dan void. Determine whether the function is void or non-void. Ni. Okay, tengok apa? Kalau void ataupun non-void. Tengok statement selepas. Ada ke tak ada? Ada. Ada. Value yang dia generate apa? Value yang dia generate ada? Apa value yang dia generate? Apa value yang print total generate? Tak generate apa-apa. Tak ada sir. Ada sir. Mana ada generate? Ingat generate value macam mana? Sama ada scanf ataupun contohnya total sama dengan 10 ataupun total sama dengan A tambah Z. Itu adalah value generation. Yang ni tak. Yang ni dia gunakan value. Dia gunakan value total kan? Ni bukan dia generate. Ni dia just panggil je. Okay? So tak ada. Kan? Tak ada sebarang value yang di generate oleh print total yang diperlukan oleh statement selepas itu. Tak ada. So dia remain sebagai void. Okay? Dia remain sebagai void. Sebab dia tak perlu return sebarang value. Okay? Void adalah function yang tidak returnkan sebarang value. Okay? Next tengok apa? Parameter. With or without parameter. Okay, kita nak tengok statement sebelum itu. Ada tak statement sebelum itu yang value dia diperlukan oleh print total? Ada. Perlukan value Ada. apa? Total. Print value perlukan value total. Dia gunakan value total untuk dia print. Kan? So value ni dapat daripada statement mana? Statement line berapa? Line 19. 19. Line 19 adalah total value. Okay, diperolehi. So kita kena transfer total ni kepada print total. Macam nak transfer? Dalam bracket tu. Okay, letak dalam bracket. Okay, kita paskan parameter. Kita paskan value total menerusi parameter total. So once kita paskan total ni, apa next? Kena ada yang menerima. Kena ada yang menerima. Macam mana nak terima? Tulis dalam bracket. Letak dalam bracket. Okay. Next apa? Kena tahu type dia. Verb type. Dia punya type. Dia punya type. Ni first time digunakan di sini. Okay, untuk parameter kita kena declare dalam bracket. So type dia integer. Okay, tengok balik coding asal dia. Okay, follow je kan. Okay, next apa? Tu prototype. Prototype. Last sekali adalah prototype. Okay, tengok
Tengok print total dia adalah void. So dia tak ada sama dengan depan dia. Kalau non void, ni non void ada sama dengan. Untuk void tak ada sama dengan. Okay. So last sekali adalah copy paste. Lepas tu buat apa? Buang total. Ya, Buang Type dia total. dalam. okay. Okay, jadinya nanti dekat kita punya, bukan jadi nanti, patutnya ini jadi dulu kan, baru kita buat coding. Okay. Sepatutnya sebelum tu kita design kita punya program. Okay, kita design program kita supaya ini print kan. Print total. Anak panah ke mana? Ke bawah. Bawah. Kenapa tak ke atas? Dia tak return. Sebab dia tak return sebarang value. So dia daripada bawah, dari atas ke bawah. Ya. Ada berapa anak panah? Satu. Satu. Total kan? Ya. Total lepaskan menerusi parameter dan dekat print total dekat dalam bracket tadi kita receive total menerusi int total. Faham? Okay. Right. So in conclusion, so void lah kan? Dia sama macam void without parameter. Yang membezakan dia hanyalah dalam void with parameter dia ada contohnya tadi float A, contoh kan? Contoh float A. Okay, kita declare dalam bracket. And then function call. Okay, function call sama macam sebelum, macam void with, without parameter tadi lah. Okay, tapi ada parameter apa dalam ni? Float. Nak tak float? Nak tak float? Tak, bukan. Ada. A saja. A. Function prototype. Apa macam prototype nak tak apa? Void X float. Void XX load. A nak kena letak tak? Ya. Okay, prototype. Tak perlu. Okay, so itu sahaja. Okay, ni je. Okay. Ini cover keseluruhan built-in function. Okay, kecuali yang by reference tadi lah. By reference kita tengok kemudian lah. Okay. Ada soalan tak? Sir, Ha. dekat void tu memang, dekat void pula. Dekat call tu memang ada void Dekat call. Oh, sorry. Tak ada void. Okay. Saya cakap yang saya nak terang kenapa tak boleh letak dua sekaligus. Yang macam yang 6.1 dengan 6.2. Okay. Itu penerangan dia panjang sikit lah. Tu nanti kita sambung lah next class Sekejap Macam mana saya nak ambil semua partisipan ni? Jenuh pula nak ni. Ambil tender ni. Slow internet. 54 2 orang datang.
Mana 3 orang datang Muhammad Ilham ada? Muhammad Ilham. Muhammad Ilham tak ada. Tak ada. Nur Syuhada tadi Syuhada? Tak ada Ada. Nur Syuhada binti Muhammad apa ni? Fauzi. Muhammad apa? Nampak lah. Muhammad Fauzi. PC 19112. Ada? Ada. Ada, okey. Wan Muhammad Izan ada? Muhammad Izan? Ada. Muhammad Izan ada. Apa yang tak ada ni? Apa yang tak ada? Tahu tak? Muhammad Ilham tak ada. Muhammad Syaril ada? Syaril Aiman ada? Ada. Ni Adila ada? Ni Adila tak ada? Ni Adila CC 19250. Ni. Okay. Ni Asmani ada? Ada. Nur Farah Syafiqah ada? Ada. Ashraf ada dia? Ada. Nur Atika binti Mat Yusof? Ada. Nur Ilya Batrisha? Ada. Nur Atira? Sekejap Ni dia kena ambil kat attendant ni. Lagi seorang. Tadi Muhammad apa tadi? Muhammad Yazid Ada Ada. Satya ada Satya? Ada. Rozal? Ada. Yatish? Ada. Wan Nur Jasmina? Ada. Ada? Umi Kaltung? Umi. Tadi macam ada. Umi Kaltung? Ada ni nama ni. Nurul Fatini ada? Nurul Fatini. Ada. Nur Syafiqah. Ada. Putri Marisha. Ada. Nurul Atika. Tak ada Nurul Atika Nurul Atika Atira. Ada Nurul Atika Atira tak ada Muhammad Arifuddin. Ada. Nurul Nazwa. Ada. Siti Nur Madiha. Madiha.